Kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh saudara Tam. Tam bukan nama sebenar lah. Tam ni dia bekerja sebagai pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan sebuah pusat membeli belah. Atau dalam bahasa pasarnya security guard dekat shopping mall. Shopping mall yang mana? Entah. Sebab dia tak mention pula. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, sebagai security guard dekat shopping mall ni, Tam kata dia tak kerja seorang. Dia kata usually dekat shopping mall yang dia kerja ni lah, usually ada dalam 10 orang. Dia akan ada station-station diorang lah. Yang ni cover wing sini, yang ni cover wing sini. Dia bukanlah satu orang yang nak kena ronda semua floor macam... tak larat lah. Tetapi kalau dulu zaman dia awal-awal kerja dekat mall tu, bila dah habis waktu beroperasi, lepas dia orang dah secure, dah lock bangunan semua, selang beberapa jam dia dengan security guard yang lain memang akan ronda tau. Every floor dia orang akan ronda. Lepas tu ada juga shift yang dia orang tak jaga mall, dia orang kena jaga yang bahagian luar. Bila bahagian luar tu termasuk parking, termasuk loading bay, termasuk ada store. Shopping mall kan besar kan, so ikut shift dan jadual lah yang mana satu you kena jaga. Sebab dia kata awal-awal dulu memang diorang ronda. Memang diorang ronda. Tapi kini tidak lagi, kerana kerap melalui pelbagai gangguan sewaktu bertugas. Kisah ni berlaku masa dia awal-awal kerja dulu. Dia kata antara gangguan pertama lah dia kena kacau is hantu dalam toilet. Waktu ni dia tengah jaga area store, loading bay ni semua tau. So waktu tengah ronda, of course kita akan, bukan kita lah, of course para security guard ni bila diorang meronda, diorang kena tengok lah kok ada orang nak menceroboh ke. Jangan kita ingat loading bay tak ada apa-apa tau. Kadang-kadang dekat loading bay tu ada juga orang pecah masuk sebab nak curi. Banyak benda. Ada je lah alasan kenapa orang nak pecah masuk kan dekat store, simpan-simpan barang tu. So dia kena jaga kat situ. Tapi dekat area store ni dia kata ada satu tandas memang khas untuk pekerja lah. Masa ni dia tak ada pun rasa perasaan macam nak pergi buang air kecil ke, air besar ke. Tak ada. Dia tak ada rasa nak pergi toilet pun. Somehow, entah kenapa dia punya nak dijadikan cerita lah kan, dia digerakkan untuk pergi ke toilet tu. Padahal dia tak ada rasa nak membuang pun. Dia masuk je toilet perempuan. Dia masuk toilet perempuan dulu, dia check. Kosong, empty, tak ada apa. So masa dia keluar, dia tengah jalan ni nak keluar daripada toilet tu, dia dengar ada bunyi flush. Ada salah satu kubikel ni flush. Masalahnya, dia dah tengok kan. Dia dah tengok setiap kubikel tu kosong. And setiap kubikel tu pintunya terbuka. Jadi memang daripada cermin pun boleh tengok lah tak ada orang. Tapi boleh bunyi flush. So Tam dah rasa macam, sudah. So dia buat tak tahu je. Dia keluar, dia pergi pula toilet lelaki. Keberanian lah sebab seorang security guard dia kena berani. Dah check toilet perempuan kan, dah check toilet lelaki. So dia keluarlah daripada toilet wanita itu yang ada bunyi flush tu. Dia keluar, dia buat tak tahu je, dia masuk toilet lelaki. Dekat toilet lelaki ni sama, tak ada orang. So dia suluh, tak pasang lampu kan, suluh tak ada apa. Tapi yang buat Tam ni masih stay dalam toilet lelaki ni sebab daripada toilet perempuan ni tak berhenti-henti pula bunyi flashnya. Kan dah check tak ada orang, makin galak pula. Siapa duk main flash ni? Daripada toilet lelaki ni boleh dengar psh. Alamak, siapa duk main flash ni? Tak apa, dia dah tahu toilet lelaki dah tak ada apa-apa kan. So dia macam tenang aje lah. Waktu ni lah kan dia tengah suluh-suluh. Macam I bagi korang gambaran korang masuk toilet, so korang akan nampak kubikel. So as a security guard, dia akan suluh.
Suluh. Dia bergerak lah ke dalam. Nak suluh lagi yang belah situ punya cubicle tu. Yang kat sini I assume kalau toilet lelaki dia ada yang standing punya tu kan. Pasal belah sini maybe ada cermin ke apalah. I tak pastilah macam mana rupa bentuknya. I macam bagi gambaran je lah. Macam kalau kita masuk dalam toilet kan. So masa dia masuk dia dengan flush tak apalah. Dia tak tahu je kan susu. So dia nak pusing nak keluar lah daripada toilet tu. Tiba-tiba entah dari mana ada suara wanita sayup je. Rustam. Awak tak takut ni? Rustam dah pelik. Siapa panggil ni? Waktu ni dia memang sorang-sorang. Tak ada orang lain. Kalau ada pun security yang lagi satu tu, dia orang berpecah. Dan security lagi satu yang bertugas dengan dia tu lelaki. Ni suara perempuan. Dalam dia tengah panik-panik, dah dengar orang duk panggil nama dia tu, dia nak keluar jugalah. Waktu dia nak keluar, kedebuk, macam ada benda jatuh dekat bahu dia. Alahai, apa yang jatuh ni? Dalam tengah nak terfikir, dalam keadaan gelap, tak tahu nak buat apa, dia toleh tengok apa dekat bahu dia. Ayuh, rambut. Macam ni lah. Gedeguk jatuh rambut panjang. Ayuh, rambut siapa ni kat bahu dia? Ayuh, kat toilet pula. Tadi dalam jerit. Awak tak takut ni? Ada rambut pula. Kalau rambut kat sini, maksudnya ada sesuatu lah kat atas dia. Tapi Rustam ni dia tak adalah dongak. Takkan nak dongak dah tengok rambut kat sini. Ayuh. Dalam dia nak lari, mata dia ternampak ada cermin. Dekat cermin tu dia nampak. Dekat cermin tu guys, dia nampak ada lembaga wanita terapung di atas dia. Dah terapung ni, daripada cermin tu dia boleh nampak rambut benda Allah tu panjang mengurai itu yang jatuh dekat bahu dia. Tapi bukan itu saja. Dia boleh nampak lidah benda tu terjeli panjang. Sikit je lagi nak jatuh atas kepala dia. Dia dah nampak dekat cermin tu, dia terus lari. Dia lari keluar, dia pergi balik dekat pos dia. Member dia yang dekat dalam tempat dia orang punya security punya pondok tu, tak ada seorang pun yang sedar dia tak ada. Masalahnya semua orang dalam pondok pengawal. Tam dah pelik. Siapa panggil ni? Waktu ni dia memang sorang-sorang. Tak ada orang lain. Kalau ada pun security yang lagi satu tu, dia orang berpecah. Sebelum dia pergi ke loading bay sorang-sorang tu, yang dia meronda dengan member dia lagi seorang itu siapa? Itu adalah kali pertama dia kena salam pengenalan lah orang kata. Sejak dari kejadian dekat toilet tu yang dia nampak dekat cermin tu, every time kalau dia orang ronda, bukan dia je lah, mana-mana kawan-kawan yang lain kalau ronda area loading bay, area store, memang dia orang akan acap kali mendengar suara wanita mengilai. Itu kisah toilet pekerja lah yang dekat area store. Ada lagi satu ni, hantu dalam lift. Menurut Tam, dia kata gangguan kat sini kadang-kadang tak payah tunggu malam. Siang-siang pun waktu ada orang pengunjung lah. Macam kita ni lah, customer ni, pengunjung-pengunjung shopping mall ni, kita guna lift kan. Pernah jadi beberapa kali juga bila orang tekan certain floor, tiba-tiba buka tempat lain. Dah keluar dah floor ni tapi buka tempat lain. Bila I cakap tempat lain tu, maksudnya menurut Tam ni, bila buka dia pergi memang tempat lain. Dia buka macam construction site. Macam floor yang tengah orang buat tau. Macam floor yang tak siap. Okey, tak apa, kita pergi floor lain pula. Tekan mungkin tingkat 5 ke apa. Naik pun macam biasa. Turun balik okey. Dia kadang-kadang pengunjung kena kacau macam tu. Itu siang-siang. Jadi bila malam-malam, dia orang ni avoid lah nak guna lift. Cuma nak dijadikan cerita, ada satu malam ni Tam, dia nak kena ronda belah dalam. Dia ni kadang-kadang suka lupa diri. Dia buat sorang-sorang kerja dia. So this one time malam, Tam nak kena ronda floor by floor. Entah kenapa, walaupun dah tahu elevator ni ada satu lift ni, dia memang macam keras sikit. Tapi mungkin Tam terlupa nak dijadikan cerita kan. So dia pun naiklah lift ni. Sebab dia nak naik untuk pergi paling atas. So nanti dia akan turun. Dia turun guna escalator. Dia kata waktu malam lift operasi. Yang tak operasi is escalator. So kalau turun guna escalator, you turun
macam you turun tangga je lah. So nak naik, dia malas nak naik tangga, dia gunalah elevator. Silap dia lah, dia kata. Dan ni dia takkan lupa sampai bila-bila lah. So dia masuk je lift. Lift tu tutup. Dia tekan tingkat paling atas. Dengan naik. Boom! Elektrik terpadam. Lampu terpadam. Elevator stuck. Tapi dia security guard. So dia tak adalah takut sangat kalau setakat hanya elevator ni stuck, terpadam macam tu, elektrik ada problem kan. So dia bawa keluar torchlight. Tapi waktu dia bawa keluar je torchlight dia, tiba-tiba tangan dia ada orang genggam. Dan tangan tu kecil ya. Dia terasa macam ada anak kecil pegang. Dia suluh kat tangan dia. Tak ada siapa pegang. Dia suluh keliling dalam elevator tu. Tak ada siapa. Tapi tangan dia masih terasa macam ada orang genggam. Dia dah suluh. Tak ada apa. Tiba-tiba ada suara. Nia takut. Siapa pula Nia yang takut dalam lift ni weh? Nia takut. Tam ni pun takut. Siapa yang pegang tangan dia? Tak ada orang ni. Tanpa jam je mata dia. Dalam hati dia baca segala surah yang dia tahu. Tak nak tahu apa yang berlaku. Sebab sambil dia baca tu, sambil suara tu tak berhenti-henti dan genggaman tu masih dirasai. Baca ulang sampai dia tak sedar bila tahu-tahu pintu lift tu terbuka. Bergegas dia keluar. Masa dia keluar je, tangan dia masih rasa ada yang menggenggam. Dia terus tepis macam sampai dia rasa tangan dia dah tak ada siapa-siapa pegang. Lepas tu baru dia sambung ronda dan dia turun guna escalator lah. Dia just turun macam turun tangga tu. Itu kisah lift. Kali ni speaker pula. Selalu kita dengar, pemilik kenderaan BNM 1234, sila alihkan kenderaan anda. Gitu. So siapa yang selalu bunyikan announcement tu, dia datangnya daripada satu office lah, dekat management punya office. So diorang yang control whatever announcement yang keluar. Ada mall yang memang reception boleh buat announcement, tapi untuk mall yang Tam bekerja ni tidak. So whatever announcement memang kena pergi office, dekat management punya office. Kalau dah lepas habis office hour, salah tak ada orang. Management punya office, mana ada orang buat overtime? Especially tempat yang nak announce ni, tak ada. Tapi dia kata very common kalau tengah meronda-ronda, tiba-tiba ada orang play lagu lama-lama. Artis lama-lama dia akan play. Pernah ada satu kali ni, masa zaman awal-awal gangguan ni berlaku, Tam dengan member dia naik atas ni, pergi office management. Sebab ingatkan mana tu ada orang nak prank ke apa ke kan. Pergi, naik, office kunci, tak ada orang. Tapi masih berkumandang lagu lama-lama. So it's fine lah. Macam kadang-kadang bila beronda-ronda tiba-tiba ada lagu play tu, diorang buat tak tahu je. Sebab bukanlah nak kata diorang berani sangat, but dia kata as long as macam setakat play lagu je kan, tak ada harm anyone tau. So itu gangguan yang paling diorang rasa macam tidak memberikan kesan sangat. So they would just biar je, diorang pun sambil ronda. And then lagi pun lagu yang keluar tu bukanlah lagu yang asing, lagu yang macam tiba-tiba ada benda pelik-pelik kan. Biar je, janji gangguan tu bukan gangguan yang ekstrim. So fine. Until ada satu hari, after dah lama tak ada gangguan speaker. Diorang panggil ni gangguan speaker sebab speaker announcement kan. Tengah ronda ni, nasib baik Tam kata dia bukan berseorangan lah. Dengan nafas, macam orang bernafas tau dekat speaker tu. So dia macam, weh, ada suara. Dia dengan member dia dengar tak? Macam takut dia cakap kuat-kuat. Orang kata benda pelik-pelik jangan tegur. Selalu lagu je kan, tak pernah dengar nafas-nafas tau. Tengah ronda, tiba-tiba dengar suara wanita menyanyi, humming. Bila dah dengar suara wanita humming, diorang pun stop sebab terkejut.
tidaklah humming lagu itu, tetapi korang boleh bayangkan lah, ada suara wanita humming macam mana kan. Dan ada orang-orang ni stop je sebab dia tengah humming, gila takut. Lepas dia dah habis dia humming lagu apa tak tahu dia humming tu, aku tahu mengilai kuat sangat dia dengar. Ya Allah, setiap speaker pula tu mengilai-ngilai. Lari dua-dua ni, lari keluar, pergi balik dekat pondok dia orang. Itu kisah hantu speaker. Kadang-kadang bila kerja security guard ni, dia bukan macam dengar nampak kat cermin je tau. Ada dekat mall ni jenis hantu dipanggil hantu merayap. Kenapa merayap? Sebab memang nampak kelibat-kelibat makhluk ni merayap-rayap. Dia kata lepas waktu beroperasi, bila tengah-tengah malam, mall ni ada yang hidup dekat dalam tu. Ya Allah. Ini yang sangat diorang geruni. Antara punca kenapa diorang stop ronda ialah because of hantu merayap ni. Dah tak tahan. Kadang-kadang tengah ronda-ronda, dengar Sam. Suluh sana, suluh sini tak ada. Toleh belakang ada yang mengesok. Ya Allah. Tom kata masa first time dia betul-betul bila apa-apa dalam movie macam suster ngesok tu semua tak sama. Yang dia nampak ni ngeri nak mampus bila ni menjelma. Dia bukan perempuan ke lelaki, tak tahu. It's just like macam makhluk, macam monster. Dia kata macam makhluk yang ngeri. Memang macam tu je. Toleh belakang, berlendi-lendi, tak tahu lendi apa kan. Macam warna pekat, tak tahulah warna darah yang pekat hitam atau lendi hitam, tak tahu nak describe. Sebab bukan yang amati sangat pun masa nampak lari je. Dia tak adalah macam betul-betul amati apakah bentuk ini, tidak. But yes, waktu meronda-ronda ada yang mengesot ikut dari belakang. Takut. Itu yang mengesot, belum yang terbang. Bayangkan tengah ronda, suluh sana, suluh sini. Fap! Alamak, nampak pula yang merayap-rayap ni terbang. Boleh dengar bunyi. Nampak sana, nampak sini. Takut dah nampak ni dari jauh. Alahai, dah nampak dah ada benda berterbangan kat situ. Nak gerak patah balik, pap, kat sebelah pula dia muncul terapung macam tu. Menurut Tam yang terbang-terbang ni, kalau ikut dia akan panggil itu langsu lah. Sebab dia terbang-terbang dan bentuknya macam yang kita biasa tahu tu lah, yang kain cadar rambut panjang tu lah. Itu yang terbang-terbang. Cuma dia kata benda-benda ni memang kelip mata, kejap sana sebab memang dia saksi sendiri. Terbang hujung sana, nak lari kat sini. Takut. Tapi ada satu kali yang ini lagi takut. Tam kata dia tengah jalan-jalan ronda. Biasalah ronda akan rasa meremang. Dan time ni dia kerja seorang. Biasalah macam ayah explain kan, kadang-kadang ada berteman, kadang-kadang seorang. Ikutlah apa yang berlaku hari tu. So dia tengah jalan, dah meremang, takut. Of course takut. Tapi tak nampak apa, bagus, Alhamdulillah tak nampak apa. Tapi ada satu kedai yang dia lalu. Diorang kan setengah kedai kan macam dia punya kedai yang dia akan tutup rack, dia ambil rail besi tu tutup. Tapi kat sebelah ni yang kaca tu kan, yang diorang display patung-patung semua tu kan. Yes, yang ini dia reflektif dek. Waktu Tam tengah lalu ada satu kedai ni, dia tengah suluh-suluh, dia terperasan dekat reflection ada yang menumpang dekat dia. Ya Allah, patutlah seram sejut. Bulu orang bertengkuk naik. Ada yang menumpang. Allah, ada pula yang menumpang. Ya Allah, badan tak rasa berat, dia kata. Kebetulan time tu tak rasa berat, tak rasa apa. Tapi bila dah nampak, the minute kau nampak ada benda yang kat belakang kau bertingkit macam tu, automatik baru rasa berat, baru rasa tak selesa. Tapi dia nak buat macam mana? Dia jalankan tugas juga.
Dia teruskan perjalanan, meronda-ronda. Dia cuma elakkan nak tengok apa-apa dah. Cermin ke, kaca, pintu, whatever. Dia dah elak, dia tak nak tengok. Settlekan kerja dia and balik mandi. Badan pedih-pedih. Kesan cakar-cakar. Tam kata bila kerja security guard ni kadang-kadang memang ada luka-luka yang dia tak boleh nak explain memang wujud. Tapi hari yang masa dia kena tenggek tu, memang luka dia memang dalam. Macam betul-betul ada benda cakar dia. Luka teruk. Dan finally, dekat mall yang kita tak tahu mana ni, Tam cakap, bukan dia je, semua security yang pernah kerja kat situ memang akan diganggu dengan hantu terjun. Ni sensitif sikit lah sebab mungkin tak tahu pernah ke ada orang terjun ke apa kan. So benda ni menyerupai whatever yang berlaku kat situ. So dia akan terjun. Benda ni tak kacau orang. Memang Tam dan yang lain-lain pernah nampak bila diorang nak ronda dekat this one area ni. Memang nampak macam tu. Masa first time Tam kena, dia macam terkejut. Masa dia nampak ada jelmaan berdiri kat rail tu. Dia nak kejar, dia nak selamatkan tau. Dia jerit, weh. Dia nak kejar. Kawan dia tahan, kawan dia tarik. Kawan dia kata diam. Dalam dia nak bergelut dengan kawan dia, dengar jerit dan bunyi benda tu jatuh. Macam tu bunyi. So Tam bergegas lari intai. Nothing. Dia dah pelik, dia pandang kawan dia. So kawan dia kata diam. Buat tak tahu. So dia continue lah ronda. So masa dia dah sampai dekat floor bawah, kawan dia bawa dia pergi nak tengok kat tempat tu sangat kan. Dengar lagi sekali. Dan nampak benda tu jatuh. Bunyi je. Benda tak ada. Benda tu hilang kan. Hembusan angin je yang dia rasa. Itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian tentang pengalaman seorang Tam. Tam bukan nama sebenar yang tadi I cakap Rustam, itu pun bukan nama sebenar, okay? Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah ini ialah apa-apa kerja semua ada cabaran dia. Macam hari tu kita dengar kisah penjual burger pun kena kacau. Lagilah security yang nak kena ronda sana ronda sini. Alamak, dekat mall rupanya malam-malam berpenghuni guys. Kita memang assume terkongsi dunia kita dengan makhluk-makhluk adik kudrati. Tetapi lebih elok kalau kita tak tahulah benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kita tahu kawan-kawan kita ni jenis ada yang suka tidur dekat mall. Sebab nak tunggu launching PS lah, nak tunggu launching kasut lah. So diorang tidur dekat mall. Saya mengharapkan sangatlah siapa-siapa yang nak tidur-tidur kat mall supaya anda dijauhi daripada apa-apa gangguan di mall. Yang rupanya mall ini yang sangat berhantu ya guys. Takut Dan kalau anda perlu bermalam di mana-mana shopping mall, saya sarankan anda jangan berayau-rayau. Jangan sibuk nak kesana sini, nanti nampak benda lain. Duduk setempat, jaga kebersihan kawasan, jangan buat jangan terlalu bising, jaga adab supaya anda tidak attract whatever yang menghuni mall itu. Bukan nak cakap kita ni kena takut dengan hantu, kita kena takut dengan Tuhan of course. Tetapi kalau diletakkan dalam situasi yang berdepan dengan hantu, akak tak nak, kalau boleh akak nak elak. Marilah kita sama-sama menghargai semua security guards, mak guard, pak guard semua yang bekerja di bangunan-bangunan yang kita pergi ni. Kerja diorang tak senang tau. Kerja diorang sangat mencabar. So kita kena hargai semua security guard di Malaysia. Tak kira apa bangsa dan umur, kita kena hargai mereka. Dan memang jaga keselamatan sesebuah bangunan dan penghuninya. Mereka lah lebih banyak-banyak benda yang traumatizing. So anyway, kalau anda juga ada kisah yang lebih kurang sama atau pengalaman lain, nak share kisah-kisah seram, jangan lupa hantarkan ke farafaisalhello@gmail.com. So semoga kita dapat bertemu lagi lah in the next video. I nak share kisah siapa pula, rahsia. Dan mungkin kita akan buat kisah seram Farah Faisal extended dekat satu bangunan lama yang I teringin nak pergi balik. Sebab masa last time I pergi, I sakit kepala. I ingatkan kena masuk angin. Rupanya orang kata kalau kita masuk tempat yang sangat ada aura yang kuat, kita boleh sakit kepala rupanya. So kali ni I akan lebih bersedia. Sebab waktu tu I pergi I uzur, kadang-kadang tak mengotak nak pergi tempat kan. So kita cuba pergi balik and kita explore lebih detail
tentang lokasi ini. Bye. Assalamualaikum.